Salam sejahtera dan selamat petang. Baik, hari ini kita akan masuk kelas seperti biasa. Hari ini kita akan masuk kepada bahagian C, esei. Kita akan tumpukan kepada isi-isi untuk esei bertemakan ekonomi dan kewangan. Baik, jadi hari ini kita akan fokuskan kepada 3 soalan, ataupun cikgu sediakan 3 soalan yang berkaitan dengan tema ekonomi dan kewangan, dan jika sempat kita akan masuk kepada esei yang bertemakan rukun negara. Baiklah, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Baik, soalan pertama ini dia berkaitan dengan kewangan yang di mana bahagian kecil di sini dia berkaitan dengan muflis. Okey, so ini adalah soalan bertemakan dengan atau bertemakan kewangan di bahagian yang lebih kecil, iaitu berkenaan tentang muflis. Baik. Soalannya adalah, Jabatan Insolvensi Malaysia melaporkan hampir 45,000 individu di Malaysia telah diisytiharkan muflis sejak tahun 2010. Mempunyai gaya hidup di luar kemampuan merupakan salah satu punca utama golongan muda diisytiharkan muflis. Usaha perlu diambil bagi menghindari masalah tersebut. Bincangkan. Baik. Jadi di sini pertama sekali apa yang kita perlu kena buat ialah kita kena pasti dahulu dua fokus. Okey, dua fokus yang terdapat dalam soalan di sini. Tadi kita kenal pasti ada dua fokus lah kan? Okey, fokus yang pertama di sini disebutkan punca golongan muda diisytiharkan muflis. Jadi isi atau fokus pertama kita adalah mengapa punca muflis itu berlaku. Baik, yang kedua pula adalah tentang, ataupun fokus yang kedua adalah usaha. Okey, usaha. Okey. Usaha perlu diambil bagi menghindari masalah tersebut. Masalah tersebut itu dia merujuk kepada muflis. Ya. Baik. Okey. Dalam soalan ini juga sebenarnya dia ada diberikan satu isi yang sudah diterangkan. Baik. Sudah diberikan mempunyai gaya hidup di luar kemampuan. Okey, itu salah satu punca mengapa golongan muda diisytiharkan muflis. Jadi, pastikan untuk isi yang sudah diterangkan ini mesti kena masuk dalam perenggan. Okey. Masuk dalam perenggan. Baik. Okey, jadi macam mana kita menentukan pola dia? Okey. Di sini ada 3 perkara yang kita sudah kenal pasti. Yang pertama ialah kita sudah pun memberikan fokus yang pertama, iaitu punca mengapa seorang itu boleh diisytiharkan muflis. Yang kedua pula, kita sudah pun mengenal pasti apakah usaha yang diberikan untuk menangani masalah muflis. Yang ketiga adalah kita sudah pun menjumpai atau mengenal pasti satu poin ataupun satu isi yang berkenaan tentang punca masalah muflis. Jadi di sini kita tidak boleh kata ini adalah pola 1 tambah 4, ya. Walaupun ada diberikan di sini isi yang ada dalam soalan, tapi itu bukan 1 tambah 4. Okey. Kenapa? Sebab dia sudah ada dua fokus isu di situ. Okey, ada sudah dua fokus yang kita sudah kena pasti. Yang pertama adalah punca dan juga usaha. Okey, sekali lagi yang pertama adalah punca dan kedua adalah usaha. Sorry. Okey. Jadi kita tidak boleh kata ini adalah 1 tambah 4 sebab ada dua fokus isu dan satu isi berkenaan dengan isu fokus isu di situ sudah kita kena pastilah. Jadi macam mana kita nak
susun. Kita punya pola di situ. Okey, kita punya pola. Okey, kita kena sebutkan dia sebagai 1. Okey, 1 tambah 2 tambah 2. Okey, 1 tambah 2 tambah 2. Ataupun 1 tambah 1 tambah 3. Bukan 1 tambah 4, tetapi antara 2, 1 tambah 2 tambah 2, ataupun 1 tambah 1 tambah 3. Okey. Macam mana ni cikgu? 1 tambah 2 tambah 2 ni? Ataupun 1 tambah 1 tambah 3? Okey. Untuk 1 yang pertama ni, okey, di kedua-dua pola ni, isi yang nombor 1 di depan dia adalah untuk kita terangkan isi yang sudah kita jumpa dalam soalan. Ya, sudah dijumpa dalam soalan. Okey. Untuk nombor 2, okey. Nombor 2 yang cikgu tandakan kuning ini, okey. Maksud dia adalah kita kena cari lagi 2 isi mengenai tentang puncak. Okey. Kita kena cari lagi 2 isi berkenaan dengan puncak. Yang yang tadi kan 1 isi itu sudah diberikan. Ya, sudah kena berikan. Kemudian cari lagi 2. Okey, kena cari lagi 2 supaya mencukupkan 3 isi berkenaan dengan puncak. 1 isi itu perlu kena terangkan. Ya, 1 isi itu perlu kena terangkan berkenaan dengan fokus isu yang pertama. Kemudian di fokus isu yang pertama juga kita kena cari lagi 2 puncak. Okey, kena lagi cari 2 puncak untuk cukupkan 3. Okey. Sementara pula untuk yang pola kedua ni, kenapa dia ataupun kenapa dia disebutkan 1? Okey, kenapa dia disebutkan 1? Sebab kita kena cari lagi 1 isi lagi berkenaan dengan puncak selain daripada yang telah dinyatakan dalam soalan. Okey, selain daripada dinyatakan dalam soalan, kena lagi cari lagi 1. Kenapa 1? Sebab kita kena cukupkan 2 tambah 3. Maksud dia tu kena ada 5 isi kan? Kena ada 5 isi. Okey, so kiranya di sini, ini adalah 2 pilihan yang kita boleh carilah. Okey, sama ada kita boleh cari 2 puncak untuk mencukupkan 3 isi, ataupun cari 1 puncak untuk mencukupkan 2 isi. Ini kita bagikan untuk fokus isu yang pertama sahaja dahulu. Sebab fokus isu yang kedua itu, kita kena cari lagi 2 isi ataupun 3 isi. Ya? Faham? Okey, kalau faham, bagus. Alright? Okey, so sudah selesai. Kita sudah selesai macam mana kita nak cari 3 isi untuk fokus isu yang pertama. Sekarang ini, untuk fokus isu yang kedua, di pola yang pertama ini, okey, 2 isi kita boleh cari. Kita boleh cari lagi 2 isi. Ataupun di pola yang ketiga, kita boleh lagi cari 3 isi. Okey, jadi untuk pola soalan begini, okey, soalan yang begini kan, yang ada 1 isi sedia ada yang di dalam soalan untuk fokus isu yang pertama, dan kita kena pasti fokus isu yang kedua. Ingat, kita bukan nak cari 1 tambah 4 bukan 1 tambah 4, bukan 2 tambah 3, tetapi sebaliknya adalah 1 tambah 1 tambah 3, ataupun 1 tambah 2 tambah 2. Jadi jangan keliru sebab sebenarnya sama saja dia punya konsep macam mana yang korang dah tentukan. Macam mana korang tentukan untuk 1 tambah 4, 2 tambah 3 atau 5 tambah 0. Macam mana kita kena kenal pasti. Dia sebenarnya sama juga, cuma kita kena berikan lagi pecahan sebanyak 3 pecahan di situ. Okey? Kenal pasti sekiranya ada isi yang sudah dinyatakan dalam soalan, sama ada di fokus pertama ataupun fokus kedua. Itu perkara yang pertama. Kemudian yang kedua pula ialah kita kena cari 2 fokus isu seperti biasa.
Okey, dan kita punya penentuan pola ini, kita kena tulis dalam bentuk 3 pecahan. Seperti yang saya sebutkan. 1+1+3 atau 1+2+2. Okey, harap di sini sudah cukup memahamilah. Sebenarnya dia senang sajalah cari. Dia adalah gabungan berdasarkan daripada pola-pola yang sudah kita belajar sebelum ini. Baik, sekarang ni kita pergi kepada isi-isi mengikut 2 fokus yang sudah kita bincangkan. Okey, kita berbalik semula. Fokus isu yang pertama adalah punca golongan muda disiharkan muflis. Fokus isu yang kedua adalah apakah usaha yang perlu diambil untuk menghindari masalah muflis. Alright. Jadi kita pastikan kita punya isi yang sudah yang ada dalam soalan perlu wajib dihuraikan. Okey, sebab kita nak tahu apakah yang dimaksudkan bagi isi yang sudah diterangkan. Macam dalam soalan ni, mempunyai gaya hidup di luar kemampuan merupakan salah satu punca utama golongan muda disiharkan muflis. Jadi kena bagi tahulah. Okey, apa yang dimaksudkan mempunyai gaya hidup di luar kemampuan. So, kena pastikan dihuraikan terlebih dahulu sebab ini adalah idea wajib. Okey, idea wajib. Jadi, punca muflis tu harus diletakkan di fokus pertama. Isu fokus yang pertama. Alright. Okey, mempunyai gaya hidup di luar kemampuan. Maksud dia adalah gaya hidup tidak selari dengan pendapatan. Okey, macam kita tahulah. Okey, gaji tidak sepadan dengan kita punya lifestyle ataupun cara hidup. Contohnya kan, setiap bulan kita punya perbelanjaan adalah sebanyak 1,500. Okey, tetapi kita punya pendapatan, contohlah, okey, 1,500 juga. Okey, kita punya cara, kita punya lifestyle adalah 1,500. Okey, tapi kita punya gaji juga 1,500. Itu contoh yang pertama lah. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Contoh yang kedua boleh kita kaitkan pula, yang boleh kita kaitkan ialah sekiranya gaji kita adalah RM3,000, tetapi kita punya kemewahan hidup kita adalah sebanyak 3,200. So, ada negatif 200 kan? Okey. Jadi, maksudnya kita berhutang sebanyak RM200 setiap bulan. Itu yang dimaksudkan gaya hidup dia tidak selari dengan pendapatan. Berbelanja melebihi kemampuan atau gaji bulanan. Contohnya macam tadilah. Situasi dia kita punya gaji 3,000 tapi pembelanjaan kita adalah 3,200. Jadi ada 200 yang kita telah berhutang setiap bulan. Okay. Faktornya disebabkan terpengaruh dengan gaya hidup mewah atau mementingkan jenama tinggi ataupun jenama mahal. Dan akhirnya akan sanggup berhutang untuk menampung gaya hidup mewah. Okey. So, pastikan isi yang pertama perlu dihuraikan dahulu sebelum kita kena huraikan di bahagian isi yang lain. Okey. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Okey. Ini disebabkan ataupun apa yang dimaksudkan di sini ialah tiada perancangan kewangan yang teliti atau kita mempunyai perancangan kewangan yang lemah. So, kita boleh sebutkan sama ada tiada perancangan kewangan yang kukuh ataupun perancangan kewangan yang lemah. Okey, tidak teratur. Okey, akan menyebabkan seseorang individu membuat pinjaman tanpa berfikir akan risikonya. Terutamanya pinjaman yang tidak yang memiliki ceti haram. Senang cerita along. Ya. Okey. Itu yang kedua. Ketiga adalah disebabkan peningkatan kos sara hidup. Maksudnya macam mana ni? Peningkatan kos sara hidup telah meningkatkan tanggungan seperti sewa rumah, bayaran bil dan perbelanjaan lain. Okey. Kos sara hidup melebihi pendapatan menyebabkan terpaksa berhutang. Macam yang saya sebutkanlah, kalau kita punya perbelanjaan kita tu melebihi daripada pendapatan kita, akan menyebabkan perbuatan menghutang lah. Begitu. Okey. Jadi, pastikan kita hidup dalam kemampuan lah. Apa yang kita selari dengan apa yang kita dapatlah, pendapatan kita ataupun gaji
gaji kita begitu. Okey, yang keempat, kegagalan membayar balik hutang kredit. Okey, salah satu punca muflis. Memiliki banyak kad kredit yang banyak menyukarkan untuk buat pembayaran kembali. Okey. Sebenarnya memiliki kad kredit ini juga kad kredit ini tidak ada masalah. Yang masalahnya ialah macam mana kita nak menggunakan kad kredit itu. Okey. Tapi sebelum kita kita mau menambahkan kita punya bilangan kad kredit, kita kena tanya bank berapa kita punya kadar interest yang kita kena perlu bayar balik setiap bulan. Sebab macam mana pun juga, okey, ataupun yang kita sendiri pun sudah tahulah kan, okey, pengalaman kita sendiri, memiliki kad kredit yang banyak ini dia ada pro dan ada kontranya juga. Maksudnya ini dia ada baik, ada buruknya. Okey? Jadi kena fikir-fikirkanlah. Okey, dan kena tengok jugalah pada bank itu ataupun kena dapatkan maklumat untuk dari segi butir-butiran pembayaran supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Penggunaan kad kredit tanpa had menyebabkan gagal membayar balik dalam tempoh yang ditetapkan. Ini biasanya akan berlaku semasa waktu membeli bela. So, kita kena sebutkanlah. Kalau penggunaan kredit tanpa had ini akan berlaku dalam situasi membeli bela. Okey, itu dia punya contoh situasi lah. Menggunakan kad kredit tanpa had ataupun kita gagal menguruskan penggunaan kad kredit yang ada pada kita itu. Sepatutnya kad kredit yang kita ada ini kan kita gunakan untuk perkara-perkara yang tertentu yang boleh mendatangkan faedah. Kalau tidak ada keperluan, tidak perlulah kita untuk menggunakan kad kredit itu sesuka hati. Tapi berbalik semula lah. Dia sebenarnya berbalik semula kepada mengapa kita harus memiliki banyak kad kredit. Itu yang kita pernah alami ataupun yang mungkin kalau kita hendak merancanglah untuk menambahkan lagi bilangan kad kredit yang kita ada itu. Okey, yang kelima, menjadi penjamin. Okey, punca diisytiharkan muflis. Okey, maksud di sini ialah kita membenarkan diri kita menjadi penjamin kepada peminjam pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Okey, tahu tak sekiranya ataupun adakah kita tahu kalau kita menjadi penjamin kepada orang yang membuat pinjaman peribadi dan juga pinjaman perniagaan, kalau seseorang itu dia gagal hubungi, kita yang akan membayarkan nilai pinjaman yang dia buat, bukan orang itu. Sebab itu, kenapa dalam pengisian borangkan, kenapa perlunya pihak itu dia memerlukan nombor kecemasan. Kenapa? Kenapa perlu nombor kecemasan? Okey. Kenapa perlu nombor kecemasan? Pertama, okey, untuk menjejaki lokasi penjamin. Untuk menjejaki lokasi penjamin. Okey, yang kedua pula. Kalau orang itu tidak ada ataupun dia gagal dijejaki, kan, situasinya kita yang akan membayar balik nilai itu. Bukan orang itu. Okey? Jadi kita kena berpada-padalah. Okey? Bukan semua orang ini yang kita perlu kena berbuat baiklah kan. Okey? Sebab kadang-kadang sebab kita tidak tahu kalau orang itu dia akan mengambil kesempatan ke atas kita, jadi kita kena berhati-hati. Apalagi kalau dia melibatkan tentang kewangan. Sebab duit kita yang akan kita pakai. Bukan kita perlu duit orang itu. Duit kita. Okey? Kegagalan peminjam membayar balik pinjaman menyebabkan penjamin terpaksa menanggung hutang peminjam. Sebab kenapa? Sebab kita sudah pun meletakkan nombor kita untuk dihubungi. Sekiranya terjadi kepada penjamin, kita lah yang akan cover bayaran tersebut. Dan kalau terjadi apa-apa, okey, menjadi penjamin ini akan muflis. Jadi kita menanggung sengsara lah kerana sikap tanggungjawab orang yang tidak tahu, yang tidak mau ataupun tidak tahu untuk membayar balik pinjaman yang telah dibuat.
Okey. Jadi itu adalah 5 isi berkenaan dengan punca muflis. Okey, jadi bolehlah kita ambillah kita punya isi di situ. Kalau soalan tu dia akan tanya soalan yang berkenaan dengan ni. Apakah punca muflis? So kita sudah ada 5 isi sedia ada. Baik. Sekarang ni kita masuk pula kepada bahagian ataupun fokus kedua. Langkah mengatasi masalah muflis. Kalau tadi sudah kita jumpa isi pertama kan, kita tukarkan saja kepada langkah-langkahnya. Okey, setiap 5 punca di sini kita tukarkan kepada cara-cara dia. Macam contoh kan. Okey, kalau seorang itu punca dia adalah mempunyai gaya hidup di luar kemampuan, apa yang perlu dia buat supaya tidak lagi berbelanja mewah? Ya. Yang pertama adalah mengubah cara gaya hidup dan cara berbelanja. Okey, dengan cara belanja mengikut kemampuan, elakkan pembaziran, buat perancangan kewangan dengan teliti dan beri keutamaan kepada yang penting. Di sini kita perlu kena belajar untuk bezakan apa itu kehendak dan apa itu keperluan. Saya rasa di sini kita pun sudah tahulah kan. Apa beza dia kehendak dengan keperluan? Dalam sekolah menengah pun, siapa yang pernah ambil subjek perdagangan atau perniagaan, okey, ataupun siapa yang ambil subjek pengajian perniagaan, dia sudah tahulah macam mana kita hendak membezakan antara kehendak dengan keperluan. Okey? Itu tidak sepatutnya itu kita tahulah. Kita semua pun mesti kena tahulah sebab kita menggunakan duit kita kan. Jadi mesti kita tahu penggunaan duit kita itu harusnya digunakan untuk tujuan apa. Untuk kita nak ataupun kita nak perlu. Begitu. Okey, yang kedua adalah meningkatkan kesedaran pengurusan kewangan. Okey, macam mana? Melalui kempen dan modul pengurusan kewangan kepada golongan pekerja. Okey, dua kaedah ini membantu kita ataupun meningkatkan pengetahuan kita tentang pengurusan kewangan dengan baik. Okey, yang kedua pula adalah program motivasi dan kewangan oleh agensi konseling dan pengurusan kredit atau singkatnya dipanggil sebagai AKPK. Satu agensi untuk memberikan motivasi ataupun sokongan kepada pegawai yang memiliki masalah kewangan yang teruk. AKPK, Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit. So, Google yang ini, apakah peranan-peranan ataupun apa tugas-tugas yang lebih terperinci AKPK atau Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit ini memberi perkhidmatan ini kepada orang-orang awam. Khasnya kepada penjawat awam. Dan yang ketiga adalah membuat program outreach and awareness untuk memberi maklumat kesan buruk jika diisytiharkan muflis. Ketiga, mengurus kad kredit secara bijak. Kalau kita tidak terkawal penggunaan kad kredit yang banyak, kita tukarkan atau kita kena cadangkan untuk uruskan kad kredit secara bijak. Okey, macam mana caranya? Bayar hutang kad kredit pada setiap bulan untuk mengelak kadar faedah yang lebih tinggi. Okey. Dan bayar lebih daripada bayaran minimum untuk mengurangkan hutang terkumpul. Okey. Satu lagi yang kita boleh tambah ialah kita boleh bincang dengan bank lah. Okey. Kita kena bincang dengan bank untuk menyusun kadar faedah. Okey, kadar faedah. Berapa persen? Okey, berapa yang perlu kita kena bayar setiap bulan? Kalau tidak silap, setiap bank ini lain-lain kan. Dia punya method payment dia untuk penggunaan kad kredit. Jadi, kena tanyalah. Okey, kena tanya dengan pegawai tersebut. Macam mana cara dia? Sepatutnya kan, sebelum kita mengambil keputusan untuk ambil kad kredit kan, sebenarnya kita sudah tahu. Ataupun sepatutnya kita sudah memiliki maklumat tentang kesan-kesan dia lah. Kalau kita memiliki hutang kad kredit yang terlalu banyak. Okey, dan bagaimana cara dia? Patutnya sebelum ambil kad kredit itu sudah kita tahulah. Tapi kalau sudah pun apalah kan terlanjur ataupun sebelum kita yang terkena dia punya kesan dia, okey, dua cara ni
kena tahulah. Yang pertama yang sebutkan membayar hutang kad kredit pada setiap bulan. Untuk kita kena elakkan, dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi dengan membayar lebih daripada bayaran minimum. Kita jangan bayar yang cukup-cukup lah. Kita kena bayar lebih. Supaya tidak lagi terkumpul untuk nilai yang seterusnya. Baik. Okay, dan yang keempat, mengenakan syarat pengeluaran kad kredit yang lebih ketat. Okey, ini adalah peranan daripada agensi kewangan dan perbankan. Okey, kenakan syarat yang lebih ketat seperti pendapatan minima yang layak untuk memiliki kad kredit. Okey, supaya tidak semua orang boleh dapat memiliki kad kredit untuk mengelakkan kejadian muflis. Okey. Kita tahu kan muflis ni macam mana kan kalau bila kita sudah memiliki masalah kewangan yang begitu teruk, okey, kita akan disiarkan sebagai muflis yang kita sudah tiada lagi apa-apalah. Bila kita muflis, kita tidak boleh dapat keluar pergi ke mana-mana, termasuklah pergi ke luar negara. Apalagi kalau kita memiliki hutang yang begitu berat lah kan. Macam tu. Okey. Kawalan pemilikan kad kredit bagi setiap individu. Setiap individu ni perlu kena tahulah macam mana hendak kawal. Berbalik semula tadi, kehendak dengan keperluan. Mesti kita kena tahu. Okey. Jadi kesimpulannya di sini yang kita boleh letakkan untuk penulisan esei kita ialah individu yang diisytiharkan muflis akan menghadapi pelbagai masalah seperti sekatan undang-undang. Oleh hal yang demikian, kita haruslah bijak mengurus kewangan supaya tidak dibelenggu oleh masalah ini. Baiklah. Jadi pun sudah selesai untuk perbincangan isi bagi soalan punca diisytiharkan muflis dengan usaha yang perlu dibuat untuk menghindari masalah muflis. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan esei yang kedua berkenaan tentang kegawatan ekonomi. Baik. Soalan di sini, okey. Kegawatan ekonomi telah mendatangkan impak besar terhadap ekonomi Malaysia. Bagi menghadapi kegawatan ekonomi, perbendaharaan negara perlu diperkukuh. Okay. Bincangkan usaha-usaha kerajaan memantapkan perbendaharaan negara. Baik. Sebelum kita akan teruskan perbincangan isi, saya nak tahu sekiranya apakah pola esei bagi soalan ini? Okey. Adakah dia 1 tambah 4 ataupun 2 tambah 3 ataupun 5 tambah 0? Mana satu pilihan pola esei yang korang rasa sesuai untuk soalan ini? 3 tambah 2. Okey. Devendran? Adakah sama juga 3 tambah 2 ataupun 1 tambah 0 ataupun 5 tambah 0? Okay, so let's see. Alright. Thank you. Okay. Kita tengok satu persatu. Kegawatan ekonomi telah mendatangkan impak besar terhadap ekonomi Malaysia. Okay. Impak besar, dia merujuk kepada masalah lah kan. Apakah masalah atau kesan disebabkan oleh kegawatan ekonomi. Baik. Bagi menghadapi kegawatan ekonomi, perbendaharaan negara perlu diperkukuh. Okey, perbendaharaan negara perlu diperkukuh. Bincangkan usaha-usaha kerajaan memantapkan perbendaharaan negara. Okey. Okey, di sini jawapan yang betul adalah 3 tambah 2. Okey, 3 tambah 2. 3 tambah 2. Alright. Okey, kenapa 3 tambah 2? Sebab
Okey. Yang pertama, fokus isu yang pertama yang kita jumpa ialah impak besar. Okey, impak besar ataupun apakah kesan kegawatan ekonomi. Alright. Yang kedua adalah usaha-usaha. Fokus isu yang kedua. Usaha-usaha untuk memantapkan perbendaharaan negara. Okey. 3 tambah 2. Okey. Ada juga yang sebutkan ini adalah 5 tambah 0. Okey, 5 tambah 0. Okey. Kalau diikutkan di antara kedua-dua ini, okey, dan juga kalau kita mengikut daripada isi-isi yang kita nampak ini, actually dia adalah 5 tambah 0 lah sebenarnya. Sebab mungkin kita nampak di sini ada satu isi yang telah diterangkan. Perbendaharaan negara perlu diperkukuh. Tapi kalau kita pahamkan balik di sini, sebenarnya dia hanya satu fokus saja sebab perbendaharaan negara perlu diperkukuh ini dia secara umum. Okey. Dia adalah secara umum sebenarnya perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara tu maksud dia apa? Kewangan negara lah. Perlu diperkukuh. Perbendaharaan negara tu dia merujuk kepada kewangan negara. Kiranya di sini apa yang korang dah bagikan jawapan tadi lah kan? 3 tambah 2 dan okey. 3 tambah 2 kan? Okey, dia kurang tepat lah sebenarnya. Kurang tepat. Tapi dia tidak ada masalah kalau macam mana pun dia masih lagi tetap ada markah lah. Cumanya dia akan bagi separuh sajalah macam tu. So yang betulnya di sini ialah 5 tambah 0. Okey. Usaha memantapkan perbendaharaan negara. Okey. Alright. So kita tengok apa isi-isi dia. Usaha-usaha kerajaan memantapkan perbendaharaan negara. Yang pertama adalah mewujudkan percukaian baru. Okey, cukai merupakan sumber perolehan utama kerajaan persekutuan. Untuk memantapkan perbendaharaan negara, cukai baru perlu diperkenalkan. Contohnya adalah cukai GST 6% terhadap barang dan perkhidmatan mulai 1 hari bulan 4 2015. Ingat GST mulai dikenakan pada 1 hari bulan 4 2015. Okey? Ingat baik-baik dia punya tarikh dia. Okey, kalau soalan dia tanyakan, apakah bincangkan usaha kerajaan memantapkan perbendaharaan negara? Okey? Bila korang mengemukakan isi yang pertama, mewujudkan percukaian baharu, ingat, contoh yang korang akan gunakan ialah okey, pengenaan cukai GST 6% terhadap barang dan perkhidmatan mulai 1 hari bulan 4 2015. Baik. Yang kedua adalah meningkatkan pematuhan terhadap percukaian. Okey, maksudnya di sini tanggungjawab kita lah untuk membayar cukai. Untuk ialah kepada LHDN lah kan? Sebab LHDN kan dia berkaitan dengan cukai kan? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi kita boleh gunakan contoh LHDN sebagai contoh agensi untuk buat kutipan apalah kan? Kutipan cukai gitu. Tanggungjawab rakyat adalah untuk membayar cukai yang dikenakan terhadap mereka. Contohnya adalah cukai pendapatan individu. Yang ini kita semua ada kan? Okey, taksiran dibuat dan dibayar sebelum bulan Jun. Akta Cukai Pendapatan 1967 perlu diperkuat kuasa atau dikuat kuasa. Tindakan undang-undang akan diambil sekiranya rakyat gagal mematuhi Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk meningkatkan pematuhan. Baik, yang ketiga adalah memansuhkan atau membuat pemansuhan subsidi secara berperingkat. Okay, subsidi ini adalah bebanan kerajaan. Subsidi meningkatkan perbelanjaan dan defisit pembelanjaan. Subsidi ini dia adalah satu macam yang pengurangan lah kan terhadap mana-mana barang atau perkhidmatan untuk yang tertentu kepada rakyat. Okay, tetapi sebaliknya masalah yang lain adalah subsidi meningkatkan pembelanjaan. Jika dikurangkan lah kan dia punya harga-harga dia macam tu kan. Okay.
terhadap perkhidmatan, terhadap barang kan. Okay, macam kita tahu. Okay, ini akan menggalakkan lagi perbelanjaan rakyat dan juga akan meningkatkan bebanan kerajaan sebab kerajaan akan mengeluarkan banyak subsidi yang tentunya akan memakan kos kewangan. Begitu. Kiranya dia ada dua efek lah begitu terhadap rakyat, terhadap kerajaan. Tetapi since dah banyak subsidi telah dihapuskan, masalah lain yang akan timbul juga kepada rakyat itu semula. Tetapi kita kena bayar juga cukai, kan? Jadi ada pro, ada kontra lah di sini. Kita pasti kena tahu kalau pengenaan subsidi ini, dia ada pro, ada kontra juga. Untuk kedua-dua pihak lah. Pihak kerajaan dengan pihak rakyat. Ini boleh korang terangkan lah. Okay. Tetapi janganlah terlalu menjelaskan terlalu panjang lebar lah. Cukup yang pendek sajalah. Okay. Kita fokuskan saja kepada pihak kerajaan lah untuk soalan seperti ini. Okey, usaha-usaha kerajaan memantapkan perbendaharaan negara. Subsidi dimasukkan, harga barang tertakluk kepada perubahan di pasaran global. Contohnya, penghapusan subsidi minyak masak pada tahun 2016 dapat menjimatkan pembelanjaan kerajaan, sebaliknya mendatangkan masalah kepada rakyat. Tapi kita janganlah cakap mendatangkan masalah kepada rakyat lah, sebab soalan ini dia minta kita untuk fokuskan kerajaan, walaupun realitinya masalah banyak berlakukan. Jadi kita cakap je untuk kerajaan lah. Janganlah cakap untuk rakyat. Okey. Kita kena teliti juga pada soalan. Biarpun ya dia berlaku pada masa kini lah kan, banyak subsidi yang telah dihapuskan. Okey. Kerajaan dapat dikurangkan bebanan, tetapi sebaliknya rakyat yang menanggung bebanan lebih lah gitu. Okey. Tapi kita fokuskan untuk kerajaan saja ya, sebab soalan ini ditekankan untuk pihak kerajaan. Okey. Jadi jangan terlampau emosional lah dalam menjawab soalannya. Alright. Yang keempat adalah melaksanakan dasar penjimatan. Dasar penjimatan perbelanjaan awam dilaksanakan bagi mengawal defisit. Okey. Enrollment kaki tangan awam dibekukan. Kursus-kursus di hotel mewah dibatalkan. Projek-projek mega ditangguhkan atau dibatalkan. Pembelanjaan berhemat diamalkan. Okey. Maksud dari di sini, okey, dasar penjimatan ini dia didasar atau dilakukan kepada dua perkara. Yang pertama adalah membekukan enrollment kaki tangan awam. Maksud dari di sini menghadkan bilangan kaki tangan awam di sektor-sektor yang adalah di bawah kerajaan. Kedua adalah projek-projek mega ditangguhkan atau dibatalkan. Maksudnya di sini adalah untuk membatalkan atau menangguhkan sebarang projek-projek pembinaan. Contohnya membina contohnya membina pusat beli belah, taman tema. Kalau dia mendatangkan kebaikan atau memberikan pulangan untuk kerajaan, tidak apa. Tapi kalau yang sekejap-sekejap saja 2 bulan beroperasi, lepas tu kemudian tertangguh dan kemudiannya dibatalkan, itu tidak memberikan pulangan kepada kerajaan dan juga pihak itu yang membuat projek itu sendiri. Jadi banyak pembelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan itu diperbanyakan, dan untuk menangani projek-projek yang dilihat tidak begitu mendatangkan faedah ataupun merugikan saja, kita batalkan saja dengan yang begitulah. Okey, untuk mengelakkan pembaziran. Okey. Enrollment kaki tangan awam, kita perlu kena lihat berapa banyak tenaga-tenaga yang diperlukanlah untuk setiap sektor-sektor yang terlibat. Okey. Jadi kita kena balancekanlah supaya pembayaran gaji juga harus disamaratakan mengikut pangkat-pangkat yang ada setiap kaki tangan awam di bawah sektor masing-masing. So itu adalah langkah-langkah ataupun dia punya indikator lah di bawah dasar penjimatan. Okey, tujuannya hanya adalah untuk mengawal defisit kerajaan. Okey, dan yang kelima adalah meningkatkan kadar bayaran sedia ada. Bayaran sedia ada perlu dipertingkatkan. Contohnya bayaran levy untuk pengambilan buruh asing. Kadar bayaran levy sektor pertanian meningkat daripada RM640 seorang kepada RM3,500 seorang. Peningkatan kadar bayaran meningkatkan hasil kerajaan. Lantaran itu, perbendaharaan negara dapat dimantapkan.
Baik. Jadi kesimpulannya di sini adalah kerjasama semua pihak penting untuk memantapkan perbendaharaan negara bagi menghadapi kegawatan ekonomi. Jadi itu adalah 5 isi sekiranya soalan ditanyakan. Apakah usaha-usaha kerajaan untuk memantapkan perbendaharaan negara? Oke, jadi bolehlah ambil 5 isilah untuk dibincang, untuk diletakkan dan dihuraikan dalam esei tersebut. Oke, kita rehat dahulu sekejap. Kita kembali lagi kembali ke kelas pada pukul 4.15 minit petang. Untuk satu lagi soalan sebelum kita akan tutup kelas pada hari ini. Oke, kelas kita sambung semula. Oke, kita sambung semula untuk soalan yang terakhir sebelum kita akan tutup kelas. Oke. Baik, soalan ini adalah tentang soalan bertemakan rukun negara. Oke, dalam pengajian kertas 2, oke, pola-pola soalan sebelumnya semua target tentang tema rukun negara. Oke. Jadi tips dari sini adalah kita kena ulang kaji ataupun kita kena paham sedia apa isi kandungan rukun negara. Oke.
Kita tahu kan apa isi kandungan rukun negara, ada 5 prinsip kan? Oke, itu kita kena tahu lah. Dan setiap 5 prinsip itu kita mesti kena tahu dia punya detail-detail dia. Maksud dia apa? Oke, kemudian kita kena tahu objektif rukun negara itu dibuat. Oke? Kedua-dua ini dia boleh tanya dalam soalan. Oke, dia boleh tanya dalam soalan. Oke, so sekarang nih, soalan yang kita dapat hari ini ialah prinsip rukun negara perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat untuk menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. Jelaskan. Oke, ini pola soalan, pola esei yang mana satu? 3 tambah 2, 1 tambah 4, atau 5 tambah 0? Nah, 1. 1 tambah 4, 3 tambah 2, atau 5 tambah 0? Untuk soalan nih. 5 tambah 0. Alright, thank you. Oke, itu jawaban Christopher. Jawaban Tevender macam mana? Adakah 5 tambah 0 juga? Atau 2 tambah 3, atau 3 tambah 2, ataupun 1 tambah 4? Oke, kita move forward ya. Oke, so yang betulnya di sini adalah 5 tambah 0. Oke, kita kena kemukakan 5 isi berkenaan dengan pengamalan prinsip rukun negara. Oke, dia fokuskan. Oke, satu fokus di sini. Kepentingan dia. Kita kena huraikan dia punya pernyataan dia. Sebab kenapa kita perlu hayati dan amalkan rukun negara? Oke, yang pertama adalah mewujudkan perpaduan dan masyarakat berbilang kaum. Oke, wujudnya perasaan hormat menghormati dan bertolak ansur. Oke, dengan ini kita dapat mengelakkan sifat atau sikap huru-hara, kerusuhan, dan permusuhan antara kaum dengan mengawal diri daripada membangkitkan isu-isu sensitif. Kita boleh gunakan contoh peristiwa 13 Mei 1965. Oke, untuk kaitkan dengan isi yang pertama ini. Oke. Yang kedua adalah melahirkan masyarakat yang berjiwa patriotik, yaitu cinta akan negara. Oke, rukun negara mendidik masyarakat agar mempunyai semangat kesetiaan yang tinggi terhadap raja dan negara. Ini daripada ini kita boleh jumpa di prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sanggup mempertahankan maruah bangsa dan negara dengan memelihara keamanan dan kemakmuran. Sanggup meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan lain. Oke, itu adalah sebahagian ciri-ciri masyarakat yang berjiwa patriotik, cinta akan negara. Oke. Yang ketiga adalah rukun negara perlu dihayati dan diamalkan untuk memantapkan jati diri setiap rakyat. Pengamalan prinsip rukun negara akan menjadikan masyarakat lebih berdisiplin, bertimbang rasa, dan berkebolehan menghadapi pelbagai cabaran. Dan akan mempunyai daya saing yang sehat antara rakyat-rakyat di Malaysia. Oke, keempat, melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, mampu menerapkan kepercayaan beragama, kerohanian yang utuh, dan budi pekerti yang luhur. Pengamalan nilai kesopanan dan kesusilaan dapat membentuk masyarakat yang bertata susila, berdisiplin, dan bermoral tinggi. Jadi, okay, prinsip yang pertama dan yang kedua dan kelima ini sangat penting. Sebab apa yang berlaku pada masa kini ialah banyak yang ada setengah masyarakat yang tidak beradab lah kan. Banyak yang selalu kita nampak di viral di media sosial itu kan, itu adalah salah satu contoh. Oke, salah satu contoh jika masyarakat sekarang ini
tidak diterapkan dengan pengamalan nilai kesopanan dan kesusilaan, apalagi pengamalan prinsip keagamaan yang kukuh. Okey, akan menjadikan situasi-situasi yang sekarang tidak tidak disenangi oleh orang. Banyak yang berlaku di media sosial yang kita boleh nampak sendiri, sama ada di Facebook, di X, ataupun di Instagram. Banyak kalau kita nak terangkan tu memang banyak. Nah, kalau kita nak ambil untuk bagian contoh, boleh petik salah satu daripada apa yang kita tahulah. Okey, tetapi pastikan benda tu dia adalah sahih lah, bukan yang dibuat-buat. Okey, bukan yang dibuat-buat. Okey, pengamalan prinsip rukun negara melahirkan masyarakat yang progresif dan saintifik. Membentuk masyarakat yang bergerak maju selari dengan kemajuan sains dan teknologi bagi menjadikan Malaysia ini adalah sebuah negara maju. Dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan menggunakan sains serta teknologi maklumat untuk pembangunan negara. Okay, yang keenam, membentuk sebuah masyarakat yang adil. Masyarakat Malaysia adalah sama taraf di sisi undang-undang negara itu yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara dan bebas daripada penindasan oleh mana-mana pihak. Ketujuh, membentuk sebuah masyarakat yang liberal. Masyarakat bebas untuk mengamalkan agama, adat, resam dan kebudayaan masing-masing. Kepelbagaian kebudayaan masyarakat Malaysia menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Yang ke-8, memelihara cara hidup demokratik. Rakyat menentukan, kerajaan menerusi pilihan raya yang bebas. Okay, pilih apa yang mereka hendakilah. Sebab masa depan negara adalah daripada kerajaan yang akan memerintah yang seterusnya. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi masyarakat Malaysia selagi tidak melanggar undang-undang negara. Dan yang akhir sekali adalah menerapkan amalan menghormati perlembagaan negara. Masyarakat bertanggungjawab memastikan perlembagaan negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Masyarakat mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan serta undang-undang yang dilaksanakan dalam negara. Dari kesimpulannya di sini kita boleh letakkan adalah menghayati semangat dan hasrat di sebalik pembentukan rukun negara boleh mewujudkan kesepahaman dan saling menerima perbezaan dan persamaan antara kaum. Untuk 9 isi ini, sebenarnya ia disalin daripada objektif. Objektif rukun negara itu dibuat. Dalam isi kandungan rukun negara ini juga daripada sumber asal dia lah. Jadi 9 idea ini datangnya daripada isi kandungan yang ada dalam rukun negara itu. Dia kan pertama kan ada objektif kan. Ada objektif dahulu yang perlu dibacakan. Kemudian kita kena bacakan 5 prinsip rukun negara.